Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nusalli wa nusallimu ala habibina al-Mustafa Sayyidina Muhammadin Nabiyyil Muhda wa Imamil Mujtaba wa Rasulina al-Murtada wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada bi jihadihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil minal imamil hafiz qala Allah subhanahu wa ta'ala fi mahkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jannati 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli babin. Shadaqallahul azim. Surah Ar-Ra'd ayat 23. Yang saya kasihi sekalian pendengar, khususnya pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid ataupun surau An-Nur Bandar Puteri Klang, pada semua pegawai-pegawai surau, tuan-tuan imam, tuan Bilal, tuan Siak, dan pada ahli-ahli jamaah surau An-Nur Bandar Puteri Klang, dan sekalian para pendengar yang bersama pada malam ini. Pertama-tama saya merafakkan, marilah kita merafak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat Allah yang terlalu banyak kepada kita, yang besar tentunya lah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita masih diberikan kehidupan oleh Allah, kita masih diberikan ruang, kesempatan untuk kita bertemu pada malam ini melalui kuliah secara online, yang mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan nikmat Allah yang ada ini untuk kita terus mencari ilmu. Di samping tuan-tuan berada di rumah masing-masing bersama dengan keluarga dalam tempoh PKP, dan kita sentiasa jangan meninggalkan doa, jangan meninggalkan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan angkat musibah dan kita dapat bertemu semula secara fizikal di surau-surau, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, sebagaimana kuliah-kuliah yang telah pun kita laksanakan sebelum daripada ini, maka pada malam ini giliran saya untuk bersama dengan tuan-tuan sekalian melalui kitab Mazayani fi Intima'il Islam, apa erti saya menganut Islam, karangan Dr. Fathiyah Khan. Dan kita telah pun menyebut beberapa asas-asas penting, bermula daripada saya mestilah Muslim di sudut akidah, saya mestilah Muslim di sudut ibadah, dan yang akhir sekali ialah saya mestilah Muslim di sudut akhlak.
Dan pada malam ini, marilah kita meneliti tajuk yang kemungkinan bersama tuan-tuan sekalian ada buku, ada kitab. Sama ada kitab dalam bahasa Arab ataupun kitab dalam bahasa yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Kita sampai pada malam ni kepada bab yang keempat, iaitulah saya mestilah Muslim di sudut keluarga. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, setelah daripada kita melihat tentang 3 asas penting dalam kehidupan kita, iaitulah saya mestilah Muslim di sudut akidah, saya mestilah Muslim di sudut ibadah, dan saya mestilah Muslim di sudut akhlak. Maka segala persediaan kita dan segala penghayatan kita dan kemantapan kita dengan akidah, dengan ibadah dan dengan akhlak yang kita bina, sebagaimana yang telah pun kita sedia maklum, kita telah meneliti akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan kita dapat hayati. Maka daripada keseluruhan 3 asas penting, sebenarnya ke mana kita akan bawa dan ke mana kita akan pergi. Maka oleh sebab itu, pembicaraan kepada 3 asas penting ini, inilah suatu pengisian terhadap risalah yang kita akan bawa. Kita membina kekuatan diri bermula dengan akidah. Kita membina kekuatan diri, hubungan kita dengan Allah melalui ibadah. Dan kita membina kekuatan diri kita, hubungan dengan Allah dan hubungan sesama manusia melalui akhlak, budi pekerti yang baik. Maka inilah sebenarnya pengisian kepada risalah untuk kita sebarkan. Tidak cukup hanya kita menjadi manusia yang soleh. Kita mesti menjadi manusia yang muslih. Iaitulah bukan sekadar kita memikirkan kesolehan diri kita, tetapi kita dituntut untuk menjadikan diri kita soleh dan mengajak orang lain juga menjadi baik, menjadi soleh. Sebab itu kalau kita meneliti di dalam Al-Quranul Karim, dan begitu juga dengan sirah baginda sallallahu alaihi wasallam, dalam perjalanan hidup baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengajak bukan sekadar memikirkan diri sendiri untuk menjadi soleh, tetapi mestilah memikirkan orang lain juga mesti menjadi soleh. Umpamanya di dalam surah Luqman, Allah SWT berfirman, Ya bunayya, aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, dirikanlah kamu akan sembahyang dan suruhlah manusia melakukan kebaikan dan tegahlah manusia daripada melakukan kemungkaran. Yang demikian itu, dan bersabarlah dalam melaksanakan tugas-tugas itu. Yang demikian adalah merupakan suatu urusan yang besar, suatu perkara yang besar. Allah SWT menyebut bukan sekadar dalam soal membina diri menjadi orang yang soleh dengan sembahyang, tetapi sembahyang yang didirikan membina manusia soleh yang menjadi muslih, yang mengajak juga orang lain supaya sembahyang, menyuruh kepada yang baik, bahkan melarang daripada melakukan perkara-perkara yang mungkar. Maka semua ini memerlukan kepada satu kesabaran, sebab kita akan menghadapi cabaran. Maka tuan-tuan sekalian, inilah risalah yang kita perlu bawa, tugas dan tanggungjawab untuk kita menjadi manusia yang muslih, yang memastikan diri ini beriman kepada Allah, waktu yang sama mengajak manusia lain untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sangat maha memahami bahawa apabila sampai pada peringkat menyuruh orang lain
pasti kita akan menghadapi cabaran yang besar. Menyuruh kepada yang baik satu perkara, tetapi menegah daripada melakukan kemungkaran suatu perkara yang lebih mencabar. Sehingga Allah perintahkan kita supaya wasbir ala ma asabak, bersabarlah terhadap apa-apa musibah yang kamu akan hadapi, cabaran yang kamu akan hadapi. Kerana membawa risalah ini suatu urusan yang sangat besar. Maka dalam lingkungan yang paling dekat dalam kehidupan kita ialah sudah tentulah kepada keluarga kita. Itulah lingkungan yang paling dekat. Sebagaimana Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran, qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kamu, selamatkanlah diri kamu. Tidak cukup dengan diri kamu dan keluarga kamu daripada bakaran api neraka Allah. Dalam konteks pribadi, yang kedua dalam konteks masyarakat. Pribadi mesti menjadi pribadi yang baik, yang terpelihara daripada bakaran api neraka Allah. Maka tugas ini tidak cukup untuk membina kekuatan pribadi, keselamatan pribadi, tetapi dalam lingkungan kita bermasyarakat, maka dia bermula daripada kelompok yang kecil, iaitulah masyarakat keluarga kita sendiri. Isteri kita, anak-anak kita. Dan sudah tentulah gambaran kekeluargaan ini merupakan suatu gambaran kepada satu lingkungan manusia yang lebih besar selepas daripada itu. Iaitulah dalam konteks bernegara, bermasyarakat dan bernegara. Maka Allah mengingatkan kita dalam konteks pribadi dan dalam konteks bermasyarakat. Peliharalah diri dan keluarga daripada bakaran api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian. Maka oleh sebab itu Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kempennya ialah supaya kita masuk ke dalam syurga keseluruhan. Bukan sekadar kita, tapi kita bawa seluruh daripada keluarga-keluarga kita untuk kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Kerana memang kehidupan ini kita akan bergaul dengan keluarga. Selepas itu kita akan berpisah. Dan selepas itu kita akan bersama semula. Tidak semestinya ahli keluarga akan dapat berjumpa di hari akhirat kelak. Kerana pertemuan kepada ketika itu bukan soal hubungan darah, tetapi hubungan ketika itu ialah pertemuan ketika itu di atas asas kekuatan akidah, amalan-amalan yang soleh, sebagaimana yang Allah tunjukkan dalam sejarah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Nabi Nuh alaihissalam ada anak-anaknya yang baik, anak-anaknya yang soleh. Tapi isteri dan anak, seorang anak lelakinya tidak soleh, tidak mengikut risalah Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga Allah SWT sebut dalam Al-Quran perbandingan perempuan-perempuan yang jahat, perempuan-perempuan yang kafir. Wa daraballahu lillazina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut kanata tahta 'abdaini min ibadina salihain fa khanatahuma wa lam yughniya anhuma. Kami datangkan suatu contoh, kata Allah, perbandingan, contoh perempuan-perempuan yang jahat sebagaimana isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut. Dua-duanya bersuamikan Rasul, bersuamikan Nabi. Tetapi mereka tidak mengikut, tidak beriman kepada risalah yang dibawa oleh Nabi. Maka oleh sebab itu, hubungan darah itu tidak menjanjikan pertemuan di hari akhirat, pertemuan bersama dalam syurga. Hubungan ketika itu mestilah berasaskan kepada amalan yang soleh, akidah yang soleh. Sebagaimana firman Allah yang saya bacakan di awal tadi dalam surah Ar-Ra'd ayat 23. Jannati adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim
min kulli babin. Syurga adnin akan dimasuki oleh mereka-mereka yang soleh. Siapa dia? Ialah dari kalangan bapa-bapa mereka, isteri-isteri mereka, zuriat-zuriat mereka. Bapa masuk syurga, isteri masuk syurga, anak masuk syurga, cucu-cucu semua masuk syurga. Tapi masuk syurga ketika itu ialah waman salah. Ialah mereka-mereka yang mempunyai amalan yang soleh. Mereka-mereka yang mempunyai akidah yang soleh. Mereka-mereka yang mempunyai yang jauh akidah mereka daripada sebarang bentuk syirik. Dan amalan-amalan hidupnya, amalan-amalan yang baik. Mengabdikan diri kepada Allah. Melakukan amalan-amalan yang soleh. Maka kesolehan itulah yang akan meletakkan mereka bersama-sama di dalam syurga Jannatu Adnin. Bapa, anak, isteri. Dan sudah tentulah saat yang paling gembira. Tidak adalah saat yang paling gembira selain daripada dapat bertemu semula, berkumpul semula anak beranak. Dapat bertemu semula adik beradik. Dapat bertemu semula isteri, suami isteri, anak-anak, cucu-cucu. Di dunia boleh jadi ada yang tidak sempat berjumpa. Ada anak tak sempat berjumpa dengan ayah. Ada anak, ada cucu yang tak sempat jumpa dengan nenek, jumpa dengan atuknya. Maka itu lazim sebagai kehidupan di dunia yang kita berjumpa untuk kita berpisah. Kerana memang syarat hidup ni adalah mati. Sebab itu orang yang soleh ialah orang yang menjadikan kematian itu sebagai suatu hiburan, suatu keseronokan, kerana kematian itu sebagai satu proses untuk dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk dapat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertemu dengan orang-orang yang soleh, termasuk ayah mereka, ibu mereka, atuk nenek mereka. Mereka akan dihimpunkan dalam satu tempat di kalangan orang-orang yang soleh. Maka itulah saat gembira, saat menyeronokkan. Sebab itu kematian itu bagi orang yang soleh ialah suatu yang sangat menyeronokkan. Itulah saat yang ditunggu-tunggu untuk dapat bertemu dengan Allah. Lantas itulah kehidupan itu akan berakhir dengan kematian sebelum akan dihidupkan semula. Jangan bimbang, jangan takut dengan kematian. Kerana memang syarat hidup itu adalah mati. Tak perlu untuk kita rasa takut. Sebagaimana kita kata kita sanggup makan, kita juga mesti sanggup berak. Berani makan, beranilah kita berak. Berani kita hidup. Beranilah juga kita akan menghadapi kematian. Maka saat kita akan dihimpunkan dengan keluarga di surga Jannatu Adnin, itulah saat yang paling ditunggu-tunggu. Dapat bertemu semula dengan keluarga, bapa mereka, atuk mereka, nenek mereka, mak, ibu, adik-beradik, sanak saudara, zuriat-zuriat. Dapat bertemu semula. Tetapi pertemuan itu bukan kerana hubungan darah, tetapi ialah kerana kesolehan. Ialah kerana akidah yang benar. Maka di sinilah Dr. Fatih akan mengingatkan kita bahawa kehidupan ini adalah merupakan satu tugas, tanggungjawab yang perlu kita laksanakan. Maka selepas daripada 3 asas penting yang telah pun jelaskan, Muslim di sudut akidah, Muslim di sudut ibadah, dan Muslim di sudut akhlak, maka kita kena keluar dalam lingkungan diri kita, keluar dalam lingkungan keluarga kita. Bermula daripada keluarga inilah kita membina masyarakat yang kecil, sebelum nanti kita akan bersama dengan masyarakat yang besar pada keseluruhan manusia atas muka bumi ini. Maka sebab itu rumah tangga itu ada tujuan dan ada asas. Rumah tangga itu ada matlamat.
bukan hanya sekadar mengisi ruang kehidupan untuk mereka beristri, beranak, kemudian mereka berzuriat, beranak pinak, mereka dapat minum, mereka dapat rehat, mereka dapat tidur. Kalau itu sahaja skill dalam kehidupan ini, maka binatang lain juga berkeluarga. Ayam itik juga mempunyai anak, mempunyai zuriat-zuriat. Lembu, kambing, kerbau, semua berzuriat. Semua berkeluarga. Semua nak pada makan, semua nak pada minum, semua nak kepada kerehatan. Semua ada nafsu berkahwin. Tetapi yang tidak ada ialah matlamat untuk membina sebuah keluarga Muslim. Dan kesedaran inilah yang menggerakkan Dr. Fatih akan menulis, mengingatkan kita tentang tujuan, tentang matlamat. Dan Alhamdulillah, melalui buku yang kita bincangkan pada malam ini, mengingatkan kita tentang tujuan dan asas yang telah digariskan oleh Dr. Fatih Akan dalam Mazayani fi Intima'il Islam, untuk kita memahami tentang tugas tanggungjawab setiap daripada kita bagi membina sebuah keluarga Muslim. Apa kata Dr. Fatih Akan? Apabila saya mengakui menganut agama Islam, pengakuan ini mewajibkan saya mempunyai satu risalah dalam hidup ini. Malah saya mestilah menjadikan seluruh kehidupan saya tunduk dan patuh kepada arahan risalah tersebut. Maka sebab itu kehidupan ini, kata beliau, kita tertakluk kepada risalah. Setiap kita telah ada panduan, telah ada kertas kerja. Dan kita tidak boleh mengikut sebarang jalan yang lain daripada jalan yang telah disediakan oleh Allah. Kerana itulah panduan, kerana itulah kertas kerja yang Allah telah sediakan kepada kita. Maka melalui perjalanan hidup Al-Quran dan perjalanan hidup Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, apatah lagi melalui Nabi kita Muhammad SAW, maka perjalanan itulah yang kita perlu tempuh. Kalau tadinya pengakuan saya menganut agama Islam menuntut supaya saya benar-benar Muslim di sudut akidah, ibadah dan akhlak, maka di sini pengakuan saya itu mewajibkan pula supaya saya bekerja sungguh-sungguh untuk merubah masyarakat di mana saya berada supaya menjadi masyarakat Islam yang sebenarnya. Maka sebab itu Islam itu tidak mati dalam konteks pembinaan pribadi, tetapi Islam akan terus berkembang untuk memastikan generasi manusia demi generasi, generasi demi generasi terus berpegang dengan Islam, terus hidup dengan Islam, terus berkembang. Maka masing-masing mesti mempunyai satu tanggungjawab kehidupan ini. Masing-masing mesti menggerakkan risalah daripada akidah, daripada ibadah, daripada akhlak, mesti disebarkan, mesti dikembangkan. Masing-masing mesti menjadi mujahidin. Masing-masing mesti menjadi tentera-tentera Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Allah sebenarnya hanya ingin melihat kita ini sanggup atau tidak sanggup menjadi mujahidin, tentera Allah. Mujahidin bukan sekadar yang ada di Palestin. Semua umat Islam ini adalah mujahidin, menolong untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sedang petunjuk itu ialah milik Allah. Tugas kita ialah menyampaikan. Dalam surah Muhammad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin." Kami pasti akan uji kamu, kata Allah, sehingga kami dapat tahu, nak tahu siapa di kalangan kamu yang benar-benar sanggup untuk menjadi mujahidin. Dan kami sebenarnya uji kamu untuk kami pastikan siapa dari kalangan kamu yang benar-benar sabar di atas jalanku. Maka para pendengar yang dikasihi sekalian, itulah kesedaran pertama terhadap pembinaan sebuah masyarakat. Tidak cukup dengan setakat saya seorang saja menganut agama Islam dan mematuhinya dengan tidak mengambil hirau terhadap orang-orang yang berada di sekeliling saya. Kerana di antara kesan-kesan yang ditiupkan oleh Islam dan diresapkannya ke dalam hati seseorang apabila ia benar-benar beriman, ialah perasaan tanggungjawab terhadap orang lain
menyeru dan menasihati mereka juga merasa gairah terhadap mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum." Barang siapa yang tidur dan tidak mengambil berat urusan orang-orang Islam, maka beliau bukan dari kalangan golongan mereka. Kita jangan berasa tidur enak, tidur lena, sedang sekeliling kita adalah manusia-manusia yang perlu untuk kita sampaikan risalah kepada mereka. Sebab itu kita jangan memikirkan kita sahaja yang perlu tidur. Orang lain juga kita perlu fikir supaya mereka dapat tidur. Tetapi memikirkan tidur ialah memikirkan bagaimana mereka mesti menjadi tidurnya sebagai seorang yang muslim. Tidurnya sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu, siapa yang merasakan keseronokan dengan tidur, dengan meninggalkan tugas tanggungjawab untuk memastikan masyarakat di sekelilingnya beriman kepada Allah, Nabi kata mereka itu bukan dari kalangan kaumku, kata Nabi. Maknanya, Nabi tidak mengiktiraf mereka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal'iyadzubillah. Bertolak dari keadaan ini, maka saya telah mempunyai suatu tanggungjawab yang baru, yaitu tanggungjawab untuk menegakkan sebuah masyarakat Islam dan tanggungjawab untuk menyampaikan Islam kepada masyarakat. Tergabung dua tanggungjawab. Pertama ialah menegakkan sebuah masyarakat, sebuah masyarakat Islam. Yang kedua ialah tanggungjawab untuk menyampaikan Islam kepada masyarakat. Dua hal yang berbeza. Jadi, tetapi mempunyai matlamat yang sama. Yang penting ialah bagaimana untuk kita memastikan risalah dapat disampaikan dan masyarakat akan dapat akan dapat menerima risalah yang kita bawa. Selepas daripada itu kita serahkan kepada Allah, kerana persoalan petunjuk itu adalah milik Allah. Memang kehidupan ini, sebab itu kehidupan ini sebagai satu ujian. Ada orang yang mudah untuk terima risalah, ada orang yang sukar untuk terima risalah. Kadang-kadang yang sukar itu bukan orang yang jauh daripada kita, di keliling kelalang kita sendiri, kadang-kadang adik-beradik kita sendiri, kadang-kadang dalam lingkungan keluarga kita sendiri. Tidak terkecuali pengajaran yang dipaparkan kepada kita tentang kisah Nabi Nuh AS menghadapi anaknya sendiri yang tidak mau beriman kepada Allah. Memaparkan sejarah Nabi Ibrahim AS, ayahnya sendiri yang tidak beriman kepada Allah. Memaparkan begitu juga kehidupan Nabi Muhammad SAW dalam lingkungan keluarga baginda. Ada pak saudaranya, ada pak ciknya yang mati dalam keadaan tidak sempat mengucap 2 kalimah syahadat. Semua ini adalah merupakan ibrah yang telah Allah paparkan kepada kita bahawa cabaran dalam kita membawa risalah Islam, hingga kita dapat mengambil kesimpulan bahawa petunjuk itu adalah milik Allah. Tugas kita ialah menyampaikan. Sementara petunjuk milik Allah. Bagaimana kasih Nabi kepada Abu Talib, pakcik dia sendiri, tapi Nabi tidak ada keupayaan untuk menyampaikan risalah, untuk memastikan Abu Talib mati dalam keadaan mengucap 2 kalimah syahadat. Itulah kesedihan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah menyebut dalam Al-Quran, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha." Kamu, wahai Muhammad, kamu takkan boleh memberi petunjuk siapapun yang kamu kasih. Kasih kamu kepada Abu Talib, tapi bukan kamu yang beri petunjuk. Akulah yang beri petunjuk pada siapa sahaja yang aku kehendaki. Maka sidang pendengar yang dikasihi sekalian, begitulah mahalnya nilai petunjuk di sisi Allah. Langkah pertama dan langkah yang sejajar dengan tabiat agama Islam dalam bidang ini ialah dengan saya membentuk rumah tangga saya supaya menjadi sebuah rumah tangga Muslim. Saya adalah bertanggungjawab menegakkan Islam dalam masyarakat rumah tangga saya yang kecil ini. Saya bertanggungjawab menyampaikan Islam kepada keluarga saya, isteri saya, anak-anak saya. Kemudian saya bertanggungjawab pula menyampaikan Islam kepada kaum kerabat saya. Dan inilah cara yang telah diikuti oleh baginda, yang telah dilalui oleh baginda sallallahu alaihi wasallam di permulaan dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam.
Maka sebab itu dalam lingkungan keluarga sudah tentu bermula dengan adanya seorang isteri. Kemudian daripada isteri akan ada anak-anak. Daripada anak-anak akan ada zuriat-zuriat, cucu-cucu dan seterusnya membina zuriat yang besar. Maka sebab itu dalam lingkungan yang paling dekat, yang paling rapat ialah isteri. Bagi seorang suami. Bagaimana tanggungjawabnya untuk menyampaikan Islam kepada isterinya. Dan begitu juga anak-anak. Yang paling penting bagaimana menyampaikan risalah Islam itu kepada anak-anaknya. Bermula dalam konteks pendidikan yang disebut sebagaimana turunnya ayat yang pertama dalam Al-Quran. Turunnya ayat yang diturunkan oleh Allah. Wahai Allah, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan kamu yang menciptakan kamu. Bukan sekadar baca dalam konteks sebagai pintu kepada pendidikan, pintu kepada ilmu, tetapi mestilah pendidikan itu berasas kepada bismi rabbikal ladzi, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, iaitulah baca dengan nama Tuhan kamu. Mesti dikaitkan dengan soal ketuhanan. Mesti dikaitkan dengan soal Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ilmu itu dia tidak boleh lari daripada untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itulah asas. Semua orang boleh membaca. Orang di Amerika dia membaca. Orang di dunia yang jauh, di Eropah, mereka membaca. Di mana-mana pun mereka menjadikan pembacaan itu sebagai sumber kepada masuknya ilmu. Tetapi tidak semua yang berilmu itu mengaitkan ilmu itu dengan ketuhanan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah ingatkan kita dalam konteks membaca, dalam konteks sumber ilmu, mestilah dikaitkan dengan nama Tuhan. Bukan sekadar Iqra' semata-mata, tetapi mestilah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhan. Di sinilah peranan dan tanggungjawab kita untuk memastikan asas pendidikan kepada diri kita, isteri dan anak-anak kita mestilah dikaitkan dengan soal pendidikan yang berorientasikan mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai asas yang pertama dan asas yang penting dalam menggarap seluruh ilmu dalam kehidupan ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'azzabin wa anzir ashiratakal aqrabin wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." Oleh itu janganlah kamu menyeru, yakni menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, yang menyebabkan kamu termasuk golongan yang diazab, dan berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, itu orang-orang yang beriman. Tugas tanggungjawab kita memastikan dalam lingkungan keluarga mereka tunduk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana generasi nabi-nabi, rasul-rasul alaihi salatu wassalam, Nabi Musa alaihissalam, nabi-nabi yang lain juga. Sebab itu mereka sentiasa bertanya kepada anak-anaknya, bertanya kepada masyarakat umatnya yang nak ditinggalkan, Maza ta'buduna min ba'di, apa yang kamu nak sembah selepas aku nanti? Bila aku tak ada nanti, apa yang kamu nak sembah? Itu yang diingatkan oleh nabi-nabi dan rasul-rasul. Nabi Musa AS ingatkan kepada anak-anaknya, apa yang kamu nak sembah lepas aku mati nanti? A'budu ilaka wa ilaha abaina. Kami akan menyembah Tuhan kamu, iaitu Allah, dan Tuhan bapa-bapa kami, Allah Subhanahu wa ta'ala. Memastikan jawapan itu adalah jawapan yang betul, istiqamah untuk terus mengabdikan diri kepada Allah. Itulah yang menjadi wasiat dan peringatan nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi salatu wassalam yang terdahulu. Sebab itu wasiat-wasiat ini suatu yang sangat penting, yang ditinggalkan oleh nabi-nabi dan rasul-rasul. Bukan wasiat perkara yang remeh-temeh. Bukan soal macam mana nak tinggalkan kebun, bagaimana nak tinggalkan ladang, macam mana nak tinggalkan kereta, harta. Tetapi bermula daripada bagaimana akidah
Siapa yang kamu nak sembah lepas aku tak ada nanti? Kamu nak mengabdikan diri kepada siapa? Memastikan jawapan itu ialah jawapan yang istiqamah untuk terus mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah sekalian, maka sebab itu mereka sentiasa mengingatkan kepada kaum kerabat mereka. Dan Allah SWT perintahkan supaya merendahkan diri terhadap orang-orang yang mengikuti. Jangan terlalu keras, jangan sombong, jangan angkuh, bahkan bersikap baik terhadap orang-orang yang mengikuti, terutama dari kalangan kaum kerabat, saudara mara dan sebagainya. Oleh itu, tugas yang dipertanggungjawabkan secara langsung ke atas seorang Muslim telah tanggungjawab terhadap dirinya ialah tanggungjawab terhadap keluarga, rumah dan anak-anaknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak menderhaka Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan mengerjakan apa yang diperintahkannya. Sebab itu Allah peringatkan sekalian orang-orang yang beriman, pelihara diri, pelihara keluarga daripada apa? Daripada bahan bakaran api neraka Allah Subhanahu wa taala. Selamatkan diri daripada api neraka. Sebab itu kejayaan yang paling besar karier kita dalam berkeluarga ialah kejayaan kita menyelamatkan keluarga kita daripada bakaran api neraka Allah Subhanahu wa taala. Menyelamatkan mereka daripada api neraka dengan beroleh syurga Allah Subhanahu wa taala. Itulah kejayaan yang sebesar-besar kejayaan. Bukan soal meninggalkan harta yang banyak, bukan soal meninggalkan rumah yang besar, ladang yang luas dan sebagainya, tetapi ialah memastikan keluarga selamat daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka sidang pendengar yang dikasihi sekalian, begitulah bagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita supaya melalui 3 asas penting kita menyampaikan risalah itu untuk membina sebuah rumah tangga. Dan tuntutan setiap pribadi kita untuk membina rumah tangga sebagai satu tuntutan mengembangkan makhluk manusia. Memang kita mengakui bahawa dalam kehidupan ini kita perlu menyadari bahawa kehidupan ini kita saling berkasih sayang. Isteri, suami, keluarga, anak-anak, cucu cicit. Itu naluri yang telah Allah tanamkan kepada kita. Kalau seorang anak itu tidak ada perasaan kasih sayang kepada ibu bapa, itu bukan anak namanya. Sebagaimana ibu bapa ada rasa kasih, naluri kasih sayang kepada anak-anak. Kalau tidak ada naluri itu bukan ayah namanya, itu bukan ibu namanya. Maka perasaan sayang itu biarlah dalam konteks yang betul. Sayangnya untuk melihat anak-anak dan semua zuriat kita selamat daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah asas kepada kasih sayang yang kita nak bina. Kerana memang dalam kehidupan ini, siapa pun yang kita kasih, bersedialah untuk kita berpisah dengan mereka. Tetapi bersedialah untuk kita bertemu semula. Kerana memang kehidupan ini kita akan terpaksa berpisah, siapa pun. Jibril alaihissalam pernah mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya Jibril, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayitun. Wa habib man ahbabta fa innaka mufariqah. Wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Wahai Muhammad, hiduplah dengan apa sahaja yang kamu kendaki, sesungguhnya kamu akan mati. Dan kasihlah siapa sahaja yang kamu nak kasih, tapi kamu kena ingat fa innaka mufariq. Kamu akan berpisah juga dengan mereka itu.
Kasih macam mana dengan anak, kasih macam mana dengan suami, dengan isteri, dengan keluarga, dengan kawan-kawan, kita akan berpisah. Wa'mal ma'syita, dan beramallah apa sahaja yang kamu mampu, kerana sesungguhnya setiap amalan kamu itu akan dibalas dengan yang setimpal daripada Allah. Maka sebab itu hakikat kehidupan ini ialah untuk berpisah. Suami isteri bertemu, akhirnya pertemuan itu untuk berpisah. Anak-anak dapat bertemu dengan ayah, dengan isteri, dengan emak. Itu semua adalah untuk berpisah. Tapi perpisahan buat sementara. Sebab itu, hakikat kehidupan ini kita kena bersedia untuk berpisah, untuk bertemu. Kehidupan itu ialah perpisahan dan pertemuan. Kita berpisah dengan isteri, kita berpisah dengan suami, kita berpisah dengan anak-anak untuk kita bertemu. Sudah tentu bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertemu dengan arwah, dengan tok nenek kita yang telah menunggu kita lama di alam barzah. Menunggu arwah mak ayah kita yang telah lama menunggu kita. Kita berpisah buat sementara dengan keluarga kita untuk bertemu dengan keluarga kita yang sedang menunggu kita. Itulah hakikat perpisahan dan pertemuan. Sebab itu kita kena sanggup berpisah untuk kita bertemu. Bukan sekadar dengan keluarga. Kita berpisah dengan harta kita. Kalau kita rasa kita nak bertemu semula dengan harta kita, dunia ini kita kena pisahkan diri kita dengan harta kita. Harta biar duduk di tangan dan kita kena pisahkan. Letak dia di mana-mana pun. Letak dia di surau. Letak dia di Palestin. Letak dia untuk bantu mangsa COVID. Letak dia di mana-mana pun. Kita kena pisahkan dengan harta kita. Nanti barulah kita akan dapat bertemu semula dengan harta yang kita telah laburkan waktu hidup dunia. Itulah hakikat perpisahan dan pertemuan dalam kehidupan ini. Keluarga begitu juga akan berpisah, keluarga untuk bertemu dengan keluarga. Maka oleh sebab itu, saat pertemuan itulah saat yang paling dinanti-nanti dalam kehidupan ini, sehingga kita tidak sehingga menjadikan yang disebut bahawa kematian itu adalah suatu yang sangat menyeronokkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, mudah-mudahan kuliah yang ringkas pada malam ini memberi manfaat kepada saya, manfaat kepada tuan-tuan sekalian, dan akhirnya saya mohon keampunan kepada Allah, kemaafan kepada tuan-tuan sekalian. InsyaAllah kita akan bersama lagi dalam kuliah yang akan datang secara maya, secara online, melalui Facebook saya ataupun melalui Facebook masjid dan sebagainya. Maka mudah-mudahan kita akan terus diberikan kesihatan, dijauhkan daripada wabak COVID, jaga kesihatan, jaga SOP, patuh kepada arahan-arahan yang dikeluarkan, dan banyakkan duduk di rumah, terutama pada masa PKP ini. Mudah-mudahan dengan cara itu Allah selamatkan kita daripada musibah COVID. Dan bagi mereka yang telah menghidap positif, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan kepada mereka. Dan kita diajar untuk berdoa, sentiasa mendoakan. Andai ada keluarga kita yang sakit, andai ada kawan-kawan kita yang sakit, Nabi mengajar kita untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyahu wa yu'afihi. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyahu wa yu'afihi. Ulang 7 kali dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala disembuhkan, dijauhkan daripada penyakit. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan kepada yang sakit, dan Allah beri rahmat kepada yang telah Allah jemput, yang telah Allah matikan disebabkan oleh musibah ini. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma Rabbana Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun
Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami, istri kami, suami kami, anak-anak kami, keluarga kami, zuriat kami sebagai penyejuk mata memandang. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami dan keluarga kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami kebaikan waktu kami di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kurniakanlah kebaikan kepada kami waktu kami di hari akhirat nanti. Wa qina adzabannar, dan tolonglah ya Allah, selamatkan kami daripada api neraka-Mu. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.